Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Salam cikgu. Okey. So, sebelum kita mulakan kelas kita, kita baca dulu doa belajar, okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey dah? Okey. So, untuk cikgu tunjuk slide nampak ke? Nampak cikgu? Okey. Kalau cikgu punya line apa suara putus-putus bagi tahu Okey, so topik okey. Gambar yang pertama ni apa adalah apa? Cuba bagi tahu saya. Ni gambar apa? Bukit. Okey, bukit. Alright, thank you. Yang kedua ni? Ni gambar apa? Apa nama dia ni? Dengar tak cikgu cakap? Dengar ke cikgu cakap ke line cikgu tak okey? Dengar cikgu. Cikgu. Bagi tahu cikgu ni, gambar kedua ni apa? Ni escalator dekat shopping mall. Dekat shopping mall tu kan selalu nampak kan. Okey, ni gambar ketiga. Gambar ketiga ni apa? Gelonsor taman permainan. Yes, betul. Okey. Okey, siapa ada idea apa persamaan untuk ketiga-tiga gambar ni? Cuba tengok. Apa persamaan dia? Siapa ada idea? Boleh kongsikan? Tengok dia punya ni. Gelongsor ni daripada atas ke bawah ni. Kita panggil dia apa? Siapa tahu? Curam. Okey, good. Curam. Okey, curam maksudnya dia punya ni lah, tengok daripada sini nampak curam kan kalau kita selalu panggil. Ya, so hari ni kita nak belajar ni ada kaitan dengan kawan punya kata curam tu. Okey, so hari ni kita akan belajar tentang kecerunan garis lurus. Okey, kita fokus pada kecerunan. Okey, so cikgu masuk dulu. Okey, di akhir pembelajaran nanti awak semua dapat perihalkan secara terperinci kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian lah macam eskalator tadi kan. Gelongsor dengan bukit atau gunung tadi. Okey, lepas tu awak dapat terangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Kemudian yang ketiga, akhir pembelajaran nanti awak dapat terbitkan rumus kecerunan suatu garis lurus pada satah karteks. Okey, first kali. Okey, kat sini cikgu nak perihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian. Okey. Awak tengok kan ada dua penunggang basikal dekat sini. Okey, dia turun sampai ke F ni. Maksudnya dia naik bukit lah, daripada A dia naik bukit, lepas tu turun ke titik F ni lah. Okey. So dekat bawah tulis kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Okey, semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Okey, semakin tinggi nilai kecerunan, semakin curam suatu garis lurus. Okey.
Kalau macam ni susah nak faham kan? Cikgu tunjuk guna ni jap. Ni terputus. Oh. Okey tak dah sekarang suara cikgu? Okey. Okey, cikgu. Okey. Alright. Okey, cuba tengok dekat GeoGebra ni kan. Cikgu ambil yang tengok sebelah kanan ni dulu. Okey, nampak perkataan kecerunan dengan sudut ni. Okey, cuba kalau awak tengok, cikgu naikkan dia punya garis AB ni. Apa berlaku dekat kecerunan dan sudut dia? Siapa beritahu cikgu? Apa yang berlaku? Semakin bertambah. Okey, good. Semakin bertambah kan? Sudut dia semakin bertambah, kecerunan dia pun semakin bertambah. Okey, macam ayat cikgu tadi, kalau nilai sudut dengan nilai kecerunan dia semakin bertambah, apa berlaku dekat garis lurus tu? Dia semakin curam ke dia tak curam? Semakin curam. Okey, good. Semakin curam. Okey. Lepas tu dekat bahagian sini, apa beza dia? Kat sini pun dia, apa yang berlaku? Dia punya kecerunan dia tu. Dengan dia punya sudut. Bertambah juga. Bertambah juga, betul. Jadi dia punya kecuraman dia pun inilah semakin curam lah kan. Okey, apa perbezaan antara gambar rajah yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan ni? Siapa perasan? Beza dia. Ni dengan ini. Cuba awak tengok nilai kecerunan dia tu. Nilai kecerunan dia tu di sebelah kiri ni dia negatif. Di sebelah kanan ni dia positif. Perasan? Perasan. Negatif tu tak nampak sangat, cikgu. Oh ya ke? Okey. Di sini ada negatif yang ni. Okey. So maksud negatif dengan positif ni dia menunjukkan arah kecondongan suatu garis lurus tu. Okey. Kalau belah sini cikgu tengok sebelah kanan ni. Okey, kecerunan dia positif. Maksudnya dia naik, contoh awak bayangkan awak naik bukit. Bila awak naik bukit, kecondongan dia tu positif lah. Bila awak turun bukit, dia punya kecondongan dia tu negatif. Okey? Boleh? Boleh. Alright. Okey. Kita teruskan. So yang ni awak kena ingatlah semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Okay, bila nilai kecerunan tinggi, semakin curam suatu garis lurus tu. Okey, kalau tengok dekat gambar ni, mana titik yang paling curam? E. E dengan? C. Good. E curam, C pun curam kan? Okey, good. Okay, yang lain semua jelas? Jelas tak? Jelas yang lain? Okey ke hari ni? Okey. Okey. Okey, kita tengok ni. Okey, kita masuk apa itu kecerunan. Okey. Mana satu jarak mencancang? Mana satu jarak mencancang dekat segitiga ABC tu? Siapa ingat? AB. Jarak mencancang. Jarak mencancang dekat AB. Good. Dekat jarak mengufuk adalah pada BC. Okey? Ingat balik jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Jadi kecerunan ni ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Okey, bila nisbah ni maksud dia berlaku operasi apa? Siapa tahu? Bahagi. Okey, good. So kalau kita soalan tu ditanya suruh cari kecerunan kan, dia bagi jarak mencancang, dia bagi jarak mengufuk. Awak gunakan formula kecerunan bersamaan dengan jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Okey. So kalau dekat dalam gambar rajah segitiga ABC ni, kecerunan, jarak mencancang dia apa? Garis apa? AB kan kawan cakap tadi, AB. AB bagi jarak mengufuk BC. Okey, macam tu.
Jelas Jelas. Okay, good. Alright. Okay, tengok pada contoh yang pertama ni. Dekat sini soalan tengok yang belah kiri ni Okey. Soalan dia kata berikan jarak mencancang dan jarak mengufuk berdasarkan gambar rajah di atas. Okey, jap. Cikgu tulis. Jarak mencancang. Jarak. Okey. Jarak mencancang untuk gambar rajah ni. Apakah dia? Cancang. 2 meter. Nilai dia berapa? Okey, good. 2 meter. Yang lain semua okey? Okey. Jarak mengufuk berapa? 4 4 meter. meter. Okey, 4 meter. Good. Alright. Settle yang ni. Okey, cuba tengok yang sebelah ni. Okey, dia suruh kita berikan jarak mencancang dan jarak mengufuk berdasarkan gambar rajah dekat atas. Sekejap Cikgu tulis dulu jarak mencancang. Jarak mengufuk. Okey, macam mana kita nak cari jarak mencancang kalau dia bagi gambar rajah macam ni? Siapa tahu? Ikut nilai tu. Nilai kotak tu. Kotak tu, betul. So dekat kotak ni, jarak mencancang yang ni kan, pada paksi Y ni kan. So kita kira kotak ni, 1, 2, 3, 4. So, 4 unit. Okey, jarak mengufuk, nampak tak berapa? 2, 4, 5. So, ni 5 unit ke negatif 5 unit? Negatif. 5 unit ke ni? Jarak. Okey, jarak dia ada Tak ada. negatif ke? Tak ada. Bila jarak tak ada negatif, so kita tulis dalam bentuk positif 5 unit. Okay, cara dia macam ni. Kirakan nilai kotak tu. Satu kotak tu 1 unit lah. Jarak mencancang ni 4 unit. Alright. Okay, cuba buat selah ni, kotak pertama ni, yang selah warna biru ni. Cikgu bagi awak 2 minit, nampak? Okay, nampak kan? Buat tu. Tentukan dia punya jarak mencancang dengan jarak mengufuk dia tu. Gambar rajah pertama tu kereta tu dia turun, maybe turun daripada bukit ke. Sekejap, cikgu tulis dulu. Boleh buat sekali yang sebelah kiri, sebelah kanan ni juga. Jarak mengufuk.
Okey. Okey, Fasiha. Ya cikgu. Fasiha bagi cikgu ni jarak mencancang untuk gambar rajah sebelah kiri. Berapa jarak mencancang Jarak dia? mencancang 3 meter, jarak mengufuk 18 meter. Okay. Alright, good. Thank you. Alright. Thank you. Betul. Mirza? Mirza ada? Ada cikgu. Okey, Mirza, bagi cikgu jarak mencancang dengan jarak mengufuk untuk gambar rajah ni. Berapa jarak mencancang dia? 2.5 meter. Okey. Good. Jarak Jarak mengufuk mengufuk? Ah, 6 meter. okey, good. Okey. So, yang lain semua jelas Jarak mencancang dengan jarak mengufuk ni semua dah ingat dia punya kedudukan dia. Okey. Cuba buat yang soalan ni. Nampak tak kotak dia tu? Nampak tak? Kotak biru tu. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak kan? Okey. Cuba buat yang soalan ni. Soalan A ni dulu 1 minit. Cukup kan 1 minit? Dapatkan ni kecerunan dia. Okey, contoh 3 ni daripada rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus PQ dan BC. Okey, tadi cikgu dah tunjuk dia punya formula macam mana nak cari kecerunan. Guna buat yang A dulu. Okey. Okey, seorang bagi tahu cikgu formula untuk kecerunan ni. Kecerunan. Formula dia apa? Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, good. Thank you. Jarak mencancang bahagikan dengan jarak mengufuk. Okey, kalau dekat gambar rajah ni jarak mencancang dia di sini. Okey, di sini. Berapa nilai dia? 1. 4 unit. Okey, 4 unit. Okey, jarak mengufuk dia di sini. Berapa nilai dia? 3 unit. Okey, 3 unit. Okey, awak dah dapat dia punya jarak mencancang, dah dapat dia punya jarak mengufuk, masukkan je dalam formula dia. So, jarak mencancang tadi 4 unit, jarak mengufuk dia 3. So, jawapan dia 4/3. Dapat tak macam cikgu ni? Dapat tak? Dapat. Right. Okey. Okey, cuba buat yang B ni. 1 minit. Buat yang B ni. Cikgu dia just bagi statement macam tu je. Tak payah buat jalan kira. Maksudnya tak payah bahagikan. Tak perlu. Buat macam ni je. Inilah jawapan dia. Tak payah selesaikan. Okey cikgu. Okey. Tapi kalau contohlah dia punya macam 6/2. 6/2 ni boleh bahagikan ke Fasiha? Ya. Ni awak boleh selesaikan lah. Bila dia boleh bahagi, awak selesaikan terus je. 6/2 ni bahagi dapat je. Kalau dia dapat point tu, awak better biarkan dia dalam fraction lah dalam Okey pecahan. cikgu. Okey. Okey, settle yang dah masa 1 minit tamat. Okey, soalan B ni bagi tahu cikgu jarak mencancang dia berapa? Jarak mencancang. B, soalan B ni. 2 unit. Berapa? Okey, 2 unit.
Okey, jarak mengufuk. 3 unit. 3 unit. 3 unit. Okey, 3 unit. Good. Okey, so dia punya kecerunan dia berapa awak dapat? 2 bahagi 3. 2/3. Okey, good. Okey, so inilah jawapan dia. Alright. Mudah yang faham nak cari kecerunan ni? Masukkan je dalam formula. Okey, cara dia macam ni. Okey, kita tengok ni pula. Okey, kecerunan juga boleh ditentukan dengan menggunakan rumus yang kedua ni. Yang tadi tu jarak kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagikan dengan jarak mengufuk, betul? Betul. Okey. Yang ni kalau dia bagi okey, kalau dia bagi nilai soalan dia bentuk macam ni lah. Tak balik. Bentuk dia macam ni. Kita cari unit, lepas tu cari dia punya jarak mencancang dia berapa, jarak mengufuk dia berapa, kita selesaikanlah. Lepas tu kalau soalan tu dia bagi ada dua titik ni, koordinat ni. Kita akan gunakan kecerunan formula dia seperti ni. Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, ini yang pertama kan. Ini yang pertama. Kenapa? Cikgu tak buka pen ni. Cikgu tak buka pen. Sekejap. Okey, ini yang pertama. Ini yang kedua. Kalau dia bagi dua titik. Okey? Dua titik ni. Dua koordinat ni. Ni contoh ni titik A. Ni titik B. Lepas tu awak cari koordinat dia. Lepas tu nak cari kecerunan untuk garis AB ni. Kecerunan garis AB ni gunakan formula ni. Boleh jelas? Soalan nak cari kecerunan garis AB ni gunakan formula Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Jelas? Jelas. Jelas. Okey. Cuba tengok yang bawah ni. Tu dalam titik ni adalah 5, 0. Tahu tak macam mana dapat 05? Tahu? Sebab di sini, okey tahu kan. Sini kan dia punya X dia kosong, dia garis tu dia sentuh pada paksi Y yang kelima ni. Okey, so dia namakan sebagai pintasan Y. Okey, dia melalui pintasan Y. Di sini dia sentuh pada X bersamaan dengan 5, so dia dinamakan sebagai pintasan X. Okey? So kalau kita nak cari kecerunan dia, formula dia negatif. Okey, ni jangan lupa negatif. Pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Okey. Kalau tengok dalam gambar rajah ni, kita tahu dia punya pintasan Y dia berapa? 5. Pintasan X 5 juga. So nak cari kecerunan sama dengan negatif jangan lupa negatif negatif depan 5 bahagikan dengan 5. Okey, selesaikan dapat berapa? Dapat berapa? -1. Okay, good. -1. So, macam ini yang ketiga. Kalau dia bagi pintasan Y, kalau soalan tu dia bagi pintasan Y dengan pintasan X, kita gunakan formula yang ni. Boleh? Ada 3 nak cari kecerunan. Yang pertama macam jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Kedua dia bagi dua koordinat Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kemudian dia bagi ni pintasan Y dengan pintasan X ni. Okey, tak apa. Awak ingat dulu dia punya formula ni.
Kita buat nanti contoh, nanti awak akan ingat lagi. Kita tengok dulu contoh yang pertama ni. Okey. Dia suruh kita hitung kecerunan bagi setiap pasangan titik berikut. Okey, dia bagi dua titik ni. Dua pasangan titik. 1, 2. So kita kena guna formula yang mana? Kecerunan. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Yang Formula yang ketiga. mana? Cuba tengok. Yang kedua. Ketiga ke? Kedua. Ya. Yang kedua, ketiga tu dia bila berlakunya pindasan Y. Pindasan Y ni maksudnya X dia kosong. Okey, pindasan Y maksudnya garis tu dia sentuh pada ni, garis ni. Sini. So maksudnya nilai dia akan jadi kosong lah X dia tu. Kalau pindasan X, Y kosong. Jelas? Jelas. Okey, so untuk soalan ni kita gunakan formula yang kedua lah. So di sini tadi formula kita guna kecerunan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, ni adalah X1, ini adalah Y1. Ini X2, ini Y2. Okey, dah ada dah nilai dia, masukkan saja. Y2 7, tolakkan dengan Y1 1. Okey, X2 3, X1 1. Okey, selesaikan. Dapat berapa? Tekan kalkulator. 62. 6/2. Boleh selesaikan lagi kan? 6/2 bersamaan dengan 3. So ini adalah kecerunan untuk soalan satu ni. Okey, jelas? Jelas. Ini semua okey? Okey. Okey Okey. Alright, jom tengok pada soalan kedua ni pula. Okey. Kita tentukanlah dulu X1 dia ni. Ni X1, ini Y1. Okey. Ini X2, ini Y2. Okey, dah ada dah X1, Y1, X2, Y2. So, kecerunan kita gunakan formula yang kedua, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, masukkan saja nilai dia dalam formula. Y2 8, Y1 1. Okey. X2 4, X1 negatif 2. Okey. Tolakkan dengan dah tutup kurungan macam ni. Okey, boleh? X2 4, tolakkan dengan X1 negatif 2. So 4 tolak dalam kurungan negatif 2. Boleh So tekan kalkulator dapat berapa? Akan negatif 7/6. 7/6. Okay, good. Yes, betul. 7/6. Okay. Jelas? Jelas? Jelas. Okay. Kita tengok pada contoh yang okay, contoh kelima ni. Okay, cuba awak buat soalan yang pertama ni dulu. 2 minit. Cikgu bagi. Tentukan dia punya ni. Guna formula apa yang ni? Tentukan dia punya X1, X2, Y1, Y2. Ini kalau bentuk dalam garis lurus macam ni. Oops. Sini A. A dia negatif 3, negatif 2. Sini B. 1, 7. Okey.
Okay, 10 minit lagi. 10 minit pula, 10 saat. Okay, 5 saat. Alright. Okay, untuk soalan satu ni, gunakan formula apa? Kedua. Okay, Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okay, kalau dia ni kan dia bagi dua pasangan titik ni, okay, dalam bentuk garis lurus macam ni lah. A -3, -2, B 17. So awak tentukan kat sini ni X1, ni Y1. X2, ni Y2. Okey, masukkan sahaja 7 tolakkan dengan -2, betul? Betul. Okey, X2 dia 1 tolakkan dengan -3. Okey, dapat berapa? 9/4. 9/4. Okey. 7. Okey, good. Betul. So, yang lain semua dapat 9/4 tak? Dapat. Okey, good. Alright. So, soalan nombor 2 ni. Okey, cuba buat 2 minit. Dalam bentuk garis lurus, dia macam ni. -4 kan. Ni X1. Oops. Alright. Okey, Alif Hakimi boleh ni ke? Buka mic ke? Boleh? Tak boleh? Oh, tak boleh. Okey. Akila Syahira. Ya. Akila Syahira. Okey, Akila. Kongsikan macam mana awak dapat kecerunan ni? Awak gunakan formula apa? Formula yang kedua. Okey, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey. Macam mana? Cuba terangkan. -3 tolak -4. -1 Okey. tolak 1. Tolak 1. Jadi jawapan awak dapat berapa? 1 per -2. 1/-2. Ya. Okey. Okey, kejap cikgu tulis.
Maksudnya nilai Okey. Okey, thank you Akila. Okey, yang lain semua dapat macam Akila? Fasihah dapat macam Akila? Hello? Um, dengar tak cikgu cakap? Dengar. Okey. Dapat tak macam Akila? Tak cikgu. Okey, tekan tak dapat. Okey. Dekat sini X2, Y2 dia negatif 3 kan? Tolakkan dengan negatif 1. Oh, Akila ni dekat sini negatif 4 ni Betul? Silap dekat situ Betul tak yang lain? Betul cikgu. Betul. Okey, kejap cikgu ni. Cikgu padam ni dulu. Okey, Akila tengok sini So Y2 negatif 3, Y1 dekat sini negatif 1. So negatif 1 lah. Okay, bahagikan dengan X2 1, tolakkan dengan X1 negatif 4. Okey, Akila terbalik tu. Boleh? So tekan kalkulator. Negatif 3 tolak negatif 1 dapat negatif 2 bahagikan 1 tolak negatif 4. Ni ke? Awak yang lain dapat negatif 2 per 5 ke? Dapat. Dapat. Alright. Okey. Akila okey boleh tak? Ni tersilap pandang rasanya. Okey. Yang lain semua jelas Alright. Okey. Cuba tengok contoh yang ke-6 ni. Okey, contoh ke-6 ni cikgu cakap tadi kalau dia punya X kosong dia apa? Kalau X dia kosong. Cikgu ada cakap tadi. Siapa ingat? Gunakan formula yang keberapa untuk cari kecerunan? 3. Okey, so kalau X dia kosong dia pintasan Y ke X? Y. Okey, good. Betul. So kita guna kita cari formula yang ketiga ni. Siapa ingat? Formula yang ketiga, kecerunan bersamaan dengan negatif. Okey, jangan lupa yang negatif pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Okey. So kalau dekat dalam soalan ni, pintasan Y dia adalah negatif 5. Ni negatif ni jangan lupa tulis. Okey, negatif 5 bahagikan dengan pintasan X dia 2. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 5 per 2. Dapat berapa? Negatif darab negatif jadi positif, betul? Betul. Dapat 5 per 2, betul? Yang lain? Mirza? Mirza jelas ini? Ada cikgu. Mirza jelas ini, boleh faham? Okey, negatif ni jangan lupa tulis. Okey, negatif 5 per 2. Awak selesaikan dapat 5 per 2. Bila jumpa negatif kan dia positif kan? So kita boleh buanglah negatif ni. Dapatlah 5 per 2. Okey, yang lain semua jelas? Jelas. Okey, Jelas. cuba buat yang nombor 2 ni. Okey, cuba buat yang nombor 2 ni. 2 minit.
Satu ni nampak kalau cikgu buat macam ni. Sekejap eraser. Okay. Y dia negatif 5 kan. Okey, kat sini titik A dia negatif 5, dekat sini negatif 5. Okay. Ni B dia 2. Sinilah 2B. Ni titik ni B. Okey, macam ni dia punya graf dia. Okey, untuk soalan nombor 2 ni. Nombor 2 ni sekejap dia panggil. Siapa ya? Azim boleh buka mic ke Azim? Azim boleh buka mic? Senyap je. Tak apalah. Adila ada? Adila. Ada cikgu. Okey, Adila bagi tahu cikgu pintasan Y dia berapa Adila? 3. Okey, good. Pintasan X dia? Negatif 1. Alright. So, formula kecerunan apa Adila? Negatif 3 bahagi negatif 3 per negatif 1. Negatif 3. good. Okey, jawapan yang 3. Yang lain semua dapat macam Adila? Dapat. Dapat. Okey, good. Alright. Okey, kejap. Azim pun tak boleh buka. Okay, tak apa. Okay, kita teruskan pada contoh yang ketujuh ni. Okay. Cikgu tunjuk yang A ni dulu Okay, dekat sini dia bagi gambar rajah ni kan. Okay, 2 ni apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 2 ni pintasan apa? Y. Okay, pintasan Y. Yang ni? X. Pintasan? Okay, so dia dah bagi kita pintasan Y dengan pintasan X, kita boleh gunakan formula kecerunan bersamaan negatif pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Okay, so masukkan sahaja nilai dia negatif 2 bahagikan dengan pintasan X dia 3. So inilah jawapan dia. Okey, cuba soalan ni, buat yang soalan B ni. Dua minit cuba buat soalan B. Garis lurus tu dia turun ke bawah. So dia negatif lah.
Okey, dah 2 minit. Okey, Zafira boleh buka mic? Boleh cikgu. Okey, Zafira, bagi tahu cikgu pintasan Y dia berapa? Negatif Pintasan Y. Okey, good. Pintasan X? 12. Okey. So berapa kecerunan yang awak dapat? 1/3. Okey, 1/3. Okey, yang lain semua dapat macam ni Zafira. Ni kalau kecerunan negatif 4 bahagikan dengan ni lah negatif kan 12. Kecerunan. Cara kerja dia. Dapat tak macam Adila jawapannya ni? Macam Adila pula. Zafira? Dapat. Dapat. Alright. Okey, jelas Okey, jom tengok contoh yang terakhir ni. Okey, dia suruh kita hitung kecerunan ni bagi setiap rajah berikut. Okey, buat nombor A dulu. A dulu. Okey, 2 minit buat yang A dulu. Tentukan dia punya pintasan Y dia apa, pintasan X dia apa. Guna formula yang mana? Yang ketiga. Okey, good. So kalau macam tu, yang ketiga kecerunan sama dengan negatif pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Okey, cuba awak selesaikan. Dapat berapa? Ada lagi 1 minit. Okey. Alright. Dapat berapa kecerunan? Fatiha dapat berapa? Pintasan Y dia 8. Pintasan X dia negatif 4. Okey, selesaikan. Awak semua dapat berapa? 2. 2. Okey, yang lain semua dapat 2? Dapat. Dapat. Alright. Okey. So, sama juga macam yang B ni kan. Yang negatif 7 ni adalah pintasan Y. Ni adalah pintasan X. So, selesaikan kecerunan dia, kecerunan bersamaan dengan negatif. Okey, mudah kan? Mudah tak untuk bab ni? Mudah kan? Ingat 3 formula untuk cari kecerunan tu. Okey, yang cikgu bawa balik kat sini. Okey, ingat yang pertama kecerunan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, yang kedua Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, yang ketiga pintasan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey. Okey, boleh? Alright. Nak uji awak punya kefahaman ni macam biasa awak buka
buka quizzes boleh? Boleh. Boleh. Okey, kejap. Cikgu bagi ni. Bab 10. Bagi link. Start. Ingat kalau dia punya nilai sudut dengan nilai kecerunan dia semakin tinggi, dia punya kecuraman pun semakin tinggilah, semakin curam. Okey, continue. Ni 8 soalan, satu soalan 2 minit. Okey, jawablah perlahan-lahan. Okey, jap. Oops. Ni, cuba masuk dalam ni. Kod dia ini. Okay, cuba diuji. Jawab soalan dalam kuisis ni. Untuk uji awak tahap kefahaman awak macam mana. Boleh masuk? Cuba try masuk. Okey, Alif dah masuk, Rafiq dah masuk, Aina dah masuk. Okey, cikgu tunggu lagi. Dalam ni ada 8. Pukul 12 cikgu start. Ada yang lagi nak masuk? Okey, lagi. Lagi. Tak boleh masuk tak apa. Jawab perlahan-lahan 8 soalan. Satu soalan 2 minit cikgu bagi. Ada lagi tengah try? Okey. Pukul 12 cikgu start. Okey, dah pukul 12. Okey, selamat jawab. Start. Alright. Soalan kedua, cari kecerunan bagi garis lurus di bawah. Dia positif ke, negatif ke, kosong ke, tak tertarik. Okey, di sini soalan ketiga. Yang manakah antara garis lurus berikut adalah yang paling curam? Tengok betul-betul. Mana yang paling curam?
Tentukan kecerunan garis lurus MN dalam rajah berikut. Yang ni dalam rajah di atas, tunjukkan jarak tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dan titik Q. Okey, jarak mencancang OQ bersamaan dengan apa? Jarak mengufuk OP bersamaan dengan apa? Soalan ke-6, tentukan kecerunan bagi garis lurus yang melalui setiap pasangan titik yang berikut. Okay. Di sini dia bagi E 25 dan F 411. Hitung kecerunan garis lurus berikut. Tengok betul-betul yang ni jawab laju noh. Jawab laju sangat. Dekat sini dua-dua ni. Ni formula yang ketiga. Mesti tersilap jawab ni. Tekan kalkulator Dia negatif 6 bahagikan dengan negatif 2. Dapat positif. Kalau pintasan formula ketiga ada negatif. Hitung kecerunan garis lurus yang melalui pasangan titik berikut. Okey. Jawab tu. Tadi cikgu ada cakap kalau dia negatif dia menurun. Kalau dia kita naik bukit dia positif arah kecerunan dia tu. Soalan 8, hitung kecerunan garis lurus yang melalui pasangan titik berikut. Dekat sini ada A 10, B 07. Okey, ni formula tu ingat formula ketiga ada negatif kat depan dia. Lama lagi masa. Setiap satu soalan 2 minit. Jawab perlahan-lahan. Kalau ada nak tanya mana soalan yang macam ragu-ragu, tanya. Cikgu, soalan last. Mana? Di sini. Di soalan 8 ni. Bukan yang ada gambar Betul. kereta. Kereta. Di sini.
Tentukan kecerunan garis lurus MN dalam rajah berikut. Ni Yang ni cikgu. betul ke? Siap? Yang ni. Okey, dia suruh tentukan kecerunan. Ni kena guna tu lah. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Fariha guna mana? Fariha awak kira guna yang mana? Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk ke awak guna yang pintasan Y bahagi pintasan X tu? Guna yang mencancang yang mengufuk tu. Pintasan. Mencancang dia dua. Pintasan? Kalau macam ni, jawapan dia kat sini jarak mencancang dia 2 kan? Yang ni jarak mengufuk dia 2/5. Fasiha jawab apa tadi? Fasiha jawab apa tadi? Dia jawab negatif 2/5. Kot. Okey, negatif 2/5 tu kalau dia bagi pintasan. So sekarang ni bukan pintasan ini dia bagi jarak. Okey, beza Ini dia bagi jarak mencancang bahagikan dengan jarak mengufuk. Kita gunakan formula yang pertama yang ni. Kalau soalan dia macam ni, baru kita gunakan formula pintasan tu. Formula yang ketiga lah maksudnya kan. Okey, boleh Fasiha. Tersilap di situ. Okey, lama lagi. Jawab pelan-pelan. Salah ni, 3 orang salah ni. Nyatakan yang manakah jarak mengufuk. Ada lagi 2 orang tak siap. Boleh siapkan? Okey, jap. Okey, Alif dengan Akila tengah jawab lagi kan? Ke yang lain bukan Alif dengan Akila? Ada lagi 2 orang ni tak 2 orang tak siap lagi. Jawab pelan-pelan. Ni soalan yang pertama, dia suruh kita nyatakan yang manakah jarak mengufuk. Okey, AB ni adalah di sini. Ini adalah jarak mencancang, betul? Betul tak? Betul. CA ni bukan kan? CA bukan. BC lah jawapan dia, jarak mengufuk. AC ni dia terbalikkan sahaja, bukanlah AC pun bukan. Okey. Di sini dia kata cari kecerunan bagi garis lurus di bawah. Dia bagi garis ni. Okey, dia suruh ni kalau macam tadi cikgu cakap masa yang cikgu tunjuk GeoGebra ni kan. Dia di sebelah kanan ni kecerunan dia positif ke negatif?
Positif. Positif ke negatif? Positif. So sama tak dia punya garis AB ni dengan dalam gambar rajah ni? Jadi jawapan dia positif lah. Kecerunan dia positif. Okey. Untuk soalan ni, yang manakah antara garis lurus berikut adalah yang paling curam? Okey, kita tahu semakin tinggi nilai sudut, semakin tinggi dia punya nilai kecerunan. Okey, bila nilai kecerunan dia tinggi, dia paling curam lah. Okey, kalau awak tengok dekat sini, awak bayangkanlah awak naik bukit. Untuk A ni, mudah tak nak naik bukit? Mudah ke susah? Susah. Tinggi tak ni? Sah. Susah kan? Susah. Okay, good. Alright. Untuk yang B ni, susah juga tak? Lagi susah. Lagi susah, betul. Kalau awak tengok A dengan B ni, awak rasa macam mana lah satu yang paling curam ni kan? Okay, kita bayangkan apa? Tegak. Kalau bangunan tu tegak. Tegak. Ini mana yang paling dekat dengan bentuk garis lurus yang tegak? Mana satu? B kan? Dia lagi dekat untuk jadi garis lurus yang tegak. Sini pun bukanlah. Dia sini lah. Lagi dia tak curam sangat. D pun lagi tak curam. So jawapan dia B. Okay? Alright. Okay, macam ni yang dah apa? Cikgu datangkan tadi. Tentukan kecerunan garis lurus MN dalam rajah berikut. Okay, ni kita guna formula yang pertama. Jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Okay, sebab dia dah bagi dah jarak dari OM, dia dah bagi jarak OM. So masukkan je dalam formula. Okay, last. Last. Alright, sambung. Okay, untuk yang ni, ada juga yang salah kat sini. Okay, dalam rajah di atas, dia suruh kita tentukan jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Okay, kat sini cikgu dah bagi dah. Jarak mencancang OQ. OQ maksudnya 2 unit. 2 unit. So, OQ yang 2 unit, 2 unit. Okay, kemudian OP 6 unit. Alright. Macam cikgu cakap tadi, kalau jarak ni dia ada positif dengan negatif ke? Dia ada negatif ke? Tak ada. So jawapan yang lain ni semua ada negatif. Confirm lah dia. So jawapan dia yang pertama ni, OQ 2 unit, OP 6 unit. Alright. Okay, soalan ni, tentukan kecerunan bagi garis lurus yang melalui setiap pasangan titik yang berikut. Okay. Ini ada 2 pasangan titik kan? Guna formula berapa? Yang keberapa? Yang kedua. 2. Yes, kita gunakan formula yang kedua iaitu Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. So 11 tolak 5 dapat 6. 4 tolak 2 dapat 2. 6 bahagi 2 bersamaan dengan 3. So jawapan dia adalah 3. Okey, ni pun ramai salah. Dia suruh kita hitung kecerunan garis lurus berikut. Dekat sini. Sekejap gambar rajah tadi macam ni kan? Oops. Question. Mana tadi? Mana? Okey. Ni gambar rajah ni. Pintasan Y dia berapa? Oops. Mak cikgu nak tulis ke macam ni? Pintasan Y dia berapa? Tak boleh tulis lah. Sekejap ya. Question.
Pintasan Y untuk soalan ni berapa? Murid-murid? -6. Negatif 6. Pintasan X, negatif 2. Okey, selesaikan dulu. Okey, negatif 6 dengan negatif 2 dapat berapa? Negatif 6 bagi negatif 2. Negatif 6 bahagi negatif 2 dapat negatif 3. Betul Faiha? Sabar. Cikgu lukis balik ni. Kejap. Sini tadi negatif 2 kan? Sini tadi negatif 6. Cikgu lukis balik. Okey, kita gunakan formula kecerunan yang keberapa? Tiga. Negatif pintasan Y bahagikan dengan pintasan X. Tadi awak cakap dia punya pintasan Y dia negatif 6. Bahagikan dengan, cikgu buat ulangan pintasan X dia negatif 2. Okey, selesaikan negatif 6 bahagikan dengan negatif 2 dapat 3. So depan ni ada negatif kan? So jawapan dia lah negatif 3. Okey. Positif negatif ni kena alert kan kadang-kadang lupa nak tulis negatif pula kat depan. Jelas. 9 Jelas. orang. Boleh jelas tak? Okey, boleh selesaikan dulu tengok negatif. Alright. Yang ni dia suruh hitung kecerunan terus melalui pasangan titik berikut. A10, B07. A10, B07. Sini. A10, B07. Okey. Sini maksudnya dia apa? Pintasan apa? Satu ni. X. Good. Yang ni adalah pintasan Y. Alright. So, kita masuklah ke dalam formula kecerunan yang ke? Tiga. Negatif pintasan. Okay, good. Pintasan Y bahagi pintasan X. So, tulis negatif. Okay, pintasan Y 7. Pintasan X 1. Okey, 7 bahagi 1 kita dapat 7. Negatif ada, tulis negatif 7. So jawapan dia negatif 7. Mudah? Kan cikgu suruh jawab pelan-pelan kan? Laju sangat awak jawab ni. Kena tengok positif negatif tu. Okey? Formula ketiga ni kadang-kadang orang lupa. Cikgu pun dulu lupa juga. Kadang-kadang kita tak perasan negatif kat depan tu. Okey, boleh jelas untuk soal ni, quizzes punya soalan? Dah faham semua? Faham. Faham cikgu. Okey. So, sebelum tamat kelas, sekejap. Tunggu sekejap. Untuk soalan quizzes tadi, good job Safira, awak nombor 1. Nabiha Yusra nombor 2. Ain Nabila nombor 3. Okey. Kejap cikgu nak bagi awak bagikan refleksi ni. Buka Mentimeter. Cikgu bagi link jap. Copy link. Cuba masuk dalam Mentimeter ni. Bagikan cikgu apa yang telah awak pelajari pada hari ini. Kongsikan refleksi awak. Tulislah banyak hari ini kita belajar macam-macam.
Boleh masuk tak? Kecerunan. Formula mencari kecerunan. Okey. Nak kongsikan formula boleh. Banyak lagi. Apa lagi kita belajar? Tuliskan tu. Semakin tinggi apa-apa. Okey, 3 cara selesaikan kecerunan. Okey, good. Lagi. Masuk lagi. Ramai kawan yang masuk hari ni. Formula kecerunan ada 3. Okey, kongsikan formula dia tu. Apa dia? Beberapa formula pengiraan kecerunan. Beza kecerunan positif dan negatif. Okey, good. Unit tiada negatif. Unit tiada negatif maksudnya macam mana tu? Okay, good. Semakin bertambah sudut, semakin bertambah kecerunan. Good. Rumus kecerunan. Kongsikanlah rumus kecerunan tu. Kecenderungan. Yang pertama ni kecenderungan ni kecondongan ke kecenderungan? Dia nak jawab ni. Panjang. Saya belajar tentang bab 10 iaitu kecerunan. Saya dapat mengetahui formula untuk menjawab. Saya juga dapat tahu cara menjawab tetapi saya terconfuse yang negatif positif. Okey. Okey, thank you. Kecerunan garis lurus pada sata jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey. Pintasan Y bahagi pintasan X. Good. Ada depannya jangan lupa negatif Negatif. Pintasan Y bahagi pintasan X. Jangan lupa negatif. Negatif positif penting tengok pada nombor tu. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit nak kongsikan. Memerihalkan secara terperinci kecuraman dan ke arah kecenderungan dengan betul. Wow, okey, good. Formula 1. Okay, good. Mencancang bahagi mengufuk. Formula 2. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Bagus. Formula negatif. Yes. Pintasan Y bahagi pintasan X. Betul. Okay. Okay, lagi 1 minit. Okay, ingat ni formula kawan awak dah bagi dah ni. Ingat formula ni. Jangan lupa negatif untuk formula ketiga ni. Okay, dah. Rasa juga. Okay, sebelum tamat kelas, cikgu nak bagi kerja sekolah. Awak buka muka surat dalam buku teks, muka surat 200. Jom cuba 10.1 tu. Nombor 3, buat nombor 3. Nombor 4 ABC, nombor 5. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu.
Tak dengar cikgu suara. Terima kasih cikgu.